Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Farid Misbah, Azina Abdul Aziz, semua yang hadir pada malam ni ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam esok, sebahagian kita mungkin akan kerja, sebahagian akan bekerja di rumah. Moga-moga kita dapat mengikuti kuliah ni untuk dapat sedikit sentap rohani. Ita, Aziz Saifur, semua yang hadir pada malam ni ya. Sehingga tak lama pun, tolong jangan beredar selagi belum habis. Mungkin tak sampai setengah jam insyaAllah jadi tolong sampaikan video ni kepada teman-teman lain, share kepada mereka dan bagi komen-komen yang menarik, bagi pandangan-pandangan. InsyaAllah malam ni saya nak kemukakan lagi 3 soalan. Harap tuan-tuan bersedia untuk menjawab soalan tersebut, kerana hasil jawab terkumpul ni akan kita berikan hadiah tafsir Ibn Katsir. Dah ada lah Ustaz, kalau dah ada, simpanlah satu kat pejabat, satu kat rumah, boleh gitu, atau wakaf lah untuk PIBG anak kita sekolah asrama contohnya. Jadi tuan-tuan, siapa yang dapat jawab soalan malam ni dan malam berikutnya soalan terkumpul selama beberapa hari ni, kita akan bagi dia hadiah. Siap sedia untuk soalan-soalan yang akan dikemukakan daripada input yang kita belajar pada malam ni. Jadi tidak lupa kepada mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid hingga 10, muka surat 136. Masih lagi bincangkan surah Nuh, Nabi Nuh AS, dan kita telah bincangkan semalam pandangan daripada Dr. Fadil Saleh Sanurai bahawa terdapat 10 surah yang menceritakan tentang perjuangan Nabi Nuh. Apakah tujuan surah Al-Quran ni? Kalau kita perhatikan, diturunkan oleh Allah SWT dalam tempoh setengah riwayat mengatakan 22 tahun 2 bulan 20 hari, setengah mengatakan sebanyak 23 tahun, setengah mengatakan 25 tahun pun ada, tuan-tuan dimulai Allah sekalian Jadi ada berbagai-bagai pandangan yang merujuk kepada tarikh perutusan dan juga penurunan Al-Quran. Ada 22 tahun, 23 tahun dan 25 tahun pun ada. Jadi kalau kita lihat seperti dikemukakan oleh Imam Al-Khudari dalam tarikh Tashri' bahawa Quran turunkan oleh Allah Taala dalam tempoh 22 tahun 2 bulan 20 hari. Jadi inilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Khudari dalam kitabnya Tarikh Tashri'. Namun demikian, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 25 tahun, kerana perbezaan itu pada tarikh Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul di Mekah. Adapun tarikh perutusan Nabi di Madinah sehingga kewafatan Nabi SAW, maka memang kebanyakan mereka secara jumhur mengatakan tempoh itu lebih kurang 10 tahun. Tak ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tapi Mekah ada mengatakan 12 tahun, 12 tahun 2 bulan, ada mengatakan di Mekah itu 15 tahun, ada mengatakan 13 tahun. Jadi itulah yang menjadi tempat persisihan mereka sehingga jumlah akhir sama ada 22, 23 ataupun 25 tuan-tuan. Jadi kita dah perhatikan, kita dah belajar Al-Quran ni turun beransur-ansur, dipanggil tanjim. Bila ditanya kepada oleh golongan musyrikun, kenapakah Al-Quran tak diturunkan jumlatan wahidah, maka jawapan Allah Taala dalam surah Al-Furqan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Jadi kami turunkan dia untuk kami kuatkan ingatan kamu terhadap Al-Quran itu, wahai Muhammad SAW, dan kami bacakan kepada kamu dengan bacaan yang waratalnahu tartila, kami baca kepada kamu dengan tajwidnya. Jadi Nabi telah pun talaqi dengan Sayyidina Jibril AS daripada A sampai Z, daripada ayat yang pertama sampai ayat terakhir daripada Al-Quran Karim, bacaan yang dibacakan oleh Jibril, Nabi SAW ikutinya. Jadi wahyu ni diturunkan bila ada insiden, ada kejadian-kejadian yang tentu, tuan-tuan Jadi demikian juga golongan malak, al-malak. Malak ni maknanya pemimpin dan juga orang-orang kenamaan, orang yang berkedudukan di kalangan Quraisy datang untuk berulang-ulang datang kepada Nabi SAW. Jadi dengan adanya wahyu turun masa ke semasa yang kita panggil sebagai tanjim ini, wa nazzalnahu tanzila, diturunkan pada waktu yang berbeza-beza, diturunkan pada waktu yang kita nyatakan tadi, sama ada 20 tahun, 22 bulan, 22 hari, ataupun 23 tahun ataupun 25 tahun. Jadi tujuannya untuk tathbitul fuad, untuk mengukuhkan ingatan Nabi SAW dalam Al-Quran itu. Dan setengah mereka mengatakan bahawa sebenarnya semua kitab samawiyah ni, kutub samawiyah ni turun kepada Nabi-Nabi semuanya secara beransur-ansur. Tidak benar pendapat yang mengatakan bahawa Taurat turun kepada Nabi Musa itu
dafa'atan wahidah, mana sekepuk sekali turun daripada awal hingga akhir sekaligus. Tidak. Begitu juga diturunkan suhuf-suhuf sahifah kepada Nabi Ibrahim, begitu juga diturunkan Injil kepada Nabi Isa AS. Maka dikatakan oleh sebahagian daripada para ulama, dan pandangan ini wajih, pandangannya ada rujukannya untuk mengatakan bahawa sebenarnya semua kitab Samawiyah, kutub Samawiyah ni diturunkan oleh Allah secara beransur-ansur, bukannya diturunkan sekepuk terus komplit dalam satu pertemuan dengan Nabi tersebut. Tidak, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Jadi inilah yang kita dapat lihat, tuan-tuan, berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Jadi turunnya pada waktu yang beza, musim beza, untuk memberi kelihatan kepada Nabi, memudahkan Nabi untuk ingat, memberikan kegembiraan kepada Nabi SAW, seperti contoh yang dikemukakan oleh Al-Imam Mutawalli Sya'rawi rahmatullah alaihi, bahawa kalau anak kita ni datang jumpa kita, dia belajar kat universiti yang ternama, dia ambil fakulti yang berat sangatlah, tuan-tuan, yang terkemuka sangatlah, contohnya belajar engineering ke, belajar arkitek ke, belajar ustazah ke, ustaz ke, apa sajalah, maka dia pun beritahu kepada kita dia akan belajar selama 4 tahun di sini dan kos keseluruhan sebanyak RM80,000. Kita ni orang kaya, kita bagi dah ambil RM80,000. Maksudnya jangan jumpa ayah. Adakah gitu, tuan-tuan? Ataupun kita nak dia datang tiap-tiap minggu report kepada kita, apa kurang anak, kawan baik-baik ya, duduk kat mana, makan okey tak, jaga kesihatan ya. Jadi kita nak anak ini bertemu dengan kita selalu, kata Mutawalli Sya'rawi, Imam Mutawalli Sya'rawi. Jadi begitu juga Quran diturunkan, dihadirkan dalam hidup Nabi SAW dengan berperingkat-peringkat, dan Nabi sentiasa bertemu dengan Jibril dan sentiasa ada updates, perkembangan-perkembangan, tuan-tuan. Jadi memberikan keseronokan kepada Nabi kita SAW, yang beri kegembiraan, dan kita pun faham bila Jibril tidak datang bertemu dengan Nabi satu tempoh yang panjang, Nabi menjadi keluh kesah, Nabi menjadi sedih kerana Jibril itu sahabat Nabi yang sangat karib. Jadi tuan-tuan, itulah dia untuk membangunkan kegembiraan, kesenangan hati Nabi SAW, dan Nabi selalu mendapat kiriman daripada Allah SWT, dan hati baginda sentiasa gembira dengan kiriman yang sampai itu. Jadi inilah sebabnya Nabi SAW, kalau kita lihat, maksud tasbitul fuad itu adalah untuk diberikan kepada Nabi satu kegembiraan masa ke semasa, mengukuhkan ingatan. Ada setengah pendapat mengatakan bahawa Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad SAW merupakan orang yang mahir menulis, contohnya Nabi Musa AS. Ini dikatakan oleh Ibnu Fawrak sebagai contohnya, bahawa Nabi Musa mampu membaca dan menulis, tapi Nabi kita Muhammad SAW Allah jadikan ummi, maknanya tak boleh baca dan tak boleh menulis. Tak boleh baca dan tak boleh menulis itu bagi kita merupakan satu keaiban ya, kena ingat tu. Tapi bagi Nabi satu kemuliaan. Kenapa pula? Kerana kalau kita tak boleh baca, tak boleh menulis, orang panggil kita buta huruf. Tapi kalau Nabi ummi, tak boleh baca, tak boleh menulis, baginda mendapat tarbiyah direct daripada Allah SWT. Ini kena kita fahami. Kerana ada kalangan mereka yang mengatakan Nabi bukan ummi sebenarnya. Nabi, maksud ummi itu maksud lain, Nabi boleh baca, boleh menulis. Ini adalah hujah yang wahan, hujah yang lemah, tuan-tuan, hujah yang tak dikatakan oleh tokoh-tokoh ilmuwan. Memang Nabi kita Islam seorang yang ummi, tapi umminya baginda seperti kata para ulama, Imam Zarkashi sebagai contohnya, Imam Suyuti, ia merupakan satu kemuliaan, ikram. Bukan macam kita kalau buta huruf, ummi, bunyi buta huruf pun sangat mengaibkan, tuan-tuan. Tapi untuk Nabi satu kemuliaan sebenarnya, kerana baginda mendapat tarbiyah langsung daripada Allah SWT dengan sebab umminya baginda SAW. Baik, jadi kita lihat kepada ayat yang sedang kita bincangkan ni. Sebelum terlupa, tuan-tuan, jangan dapatkan birkah Ahmad Sauda daripada Zazan Travel. Sekarang musim Covid, wabak, mudah-mudahan di kalangan kita yang dapat menggunakan dapat menggunakan Ahmad Sauda ni, moga-moga padanya ada kebaikan seperti sabda Nabi SAW yang merupakan satu rawatan kepada semua penyakit dan kematian. Malam ni dengar ke kuliah saya, tuan-tuan? Jangan sangkut pula kan. Inilah dia Ahmad Sauda yang telah diproses dalam bentuk hal jaya seperti ini, mudah untuk kita gunakan. Boleh bawa, letak dalam handbag, dalam briefcase, dalam kereta, kat pejabat, kat rumah. Bagilah kepada ayah ibu kita, adik-beradik sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan lupa tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dapatkan Ahmad Sauda birkah daripada Zahzan Travel. Kami jalankan kempen sekarang ni, kempen bulan-bulan haram, untuk dapatkan birkah Ahmad Sauda dengan harga yang menarik dan dapat hadiah lagi, buku, kurma dan sebagainya. Jangan ketinggalan, tuan-tuan. Dan jangan lupa bagi mereka yang melakukan ibadah kurban, masih lagi dibuka sekarang. Kami
boleh membantu tuan-tuan untuk mengadakan ibadah kurban, memandangkan suasana Covid pada hari ini menghalang banyak pergerakan kita. Tapi di negara-negara umat Islam yang lain, mereka dilanda masalah yang banyak seperti di Yaman, di Syria, di Sudan, di Mekah. Ada pelarian yang ramai di Mekah, orang-orang susah, kalangan pekerja-pekerja Masjidil Haram yang mengharapkan kepada ihsan, orang ramai bagi tip, tapi bulan ini mereka tidak dapat menunaikan ibadah haji, tak ada umrah, maka kehidupan mereka sangat sukar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak melakukan ibadah kurban sangat dialu-alukan. Di Mekah, di Sudan, di Yaman, di Syria, kami boleh membantu tuan untuk mengadakan akikah pun boleh. Jadi yang lupa tuan. Baik, kita lihat kepada ayat ke-8 hingga ke-12 pada malam ini daripada surah Nuh. Buka surat 135 jilid ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. Tak banyak ayat kita nak bincang pada malam ni tuan-tuan. Tolong jangan beredar sampai kita dapat belajar satu pada malam ni, dapat tadabbur bersama-sama. Jadi kemudian sungguhnya aku telah menyeru pada mereka dengan cara terang-terangan, kemudian aku menyeru mereka lagi dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya dialah yang maha pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebatnya, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Ni adalah masih lagi dialog yang berlaku di antara Nabi Allah Nuh AS dengan kaumnya. Saya telah bincangkan dalam kuliah terdahulu bagaimana Nabi Nuh ini diberikan umur yang paling panjang, disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Ibn Katsir ni segi dan kitab beliau. Begitu juga Ibn Jarir Tabari dalam tarikhnya mengatakan bahawa Nabi Nuh ini Nabi yang paling panjang umurnya, lebih daripada 1400 tahun tuan-tuan ni oleh Allah sekalian. Ada persisian tentang tarikh umurnya itu. Jadi sekarang ni Nabi Nuh mula menyebut kepada Allah SWT, wahai Tuhan aku telah menyuruh mereka pagi, petang, siang, malam, pada waktu sembunyi ataupun di hadapan orang. Ini kepelbagaian dalam berdakwah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada orang yang selesa untuk kita berjumpa, cakap personal dengan dia. Ada orang kita nak cakap dengan dia, tak boleh cakap personal, kena cakap depan orang ramai secara hint, bagi clue, bagi isyarat seperti itu, sebut secara umum, jangan bahasakan dia, jangan bagi contoh yang kena-mena dengan dia tak suka. Jadi kat sini ada kepelbagaian, namanya tanwi' al-asalib ad-da'wiyah al-mutanawiyah. Maknanya tanwi' asalib ad-da'wah, maknanya kepelbagaian dalam kita menyampaikan dakwah. Kerana mad'u, orang yang kita nak seru itu tak semuanya dalam pattern yang sama. Mereka ada macam-macam types tuan-tuan. Orang bijak nak cara macam ni, orang kaya nak cara macam ni, orang miskin nak cara macam ni, orang berpendidikan nak cara macam ni, orang jahil, orang awam nak cara macam ni. Jadi Nabi Nuh AS telah menyatakan kepada Allah, wahai Tuhan aku telah pun melakukan kepada mereka ni dakwah dengan berbagai-bagai cara. Dan saya telah sebutkan semalam seperti rumusan oleh Dr. Fadil Samarai, menceritakan bahawa Fadil Salih Samarai, sebenarnya surah Nuh ni adalah surah yang terakhir mencerita perjuangan Nabi Nuh. Surah-surah yang lain telah kita bincangkan sedikit semalam kan, dalam kabutnya, surah Hudnya, surah Al-A'rafnya, surah Syu'ara. Surah-surah yang lain turut menceritakan tentang perjuangan As-Safat, perjuangan Nabi Nuh AS. Dan surah Nuh ni surah yang penghabisan sekali, maknanya dah sampai ke nihayatul mataf, dah sampai kat conclusionnya. Jadi dah sampai di pentas terakhir dalam dakwah ini. Apa lagi yang patut dilakukan? Semuanya telah dibuat, semua telah dipenuhi. SOP itu di sudut checklist itu semuanya telah pun disempurnakan, tapi nampaknya penyimpangan, kebejatan, penentangan, pemberontakan oleh kaumnya ini tak selesai. Tak sudah kebencian yang meluat-luat dalam hati mereka untuk menentang Nabi Nuh AS. Masya Allah, bersatunya umat ini dalam keadaan kesesatan untuk menentang Nabi Nuh AS. Alangkah malangnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam konteks ini kata Dr. Ratib Nabulisi, kepentingan untuk pendakwah itu master, memahami keadaan pendakwah. Jadi janganlah kita menggunakan cara yang sama. Kita perlu kat sini mempelbagaikan. Tuan-tuan,
Jadi ahyan takunu da'wa bainaka wa baina akh, atau bainaka wa baina sadiq, atau bainaka wa baina jar, atau bainaka wa baina qarib. Ada orang yang kadang-kadang kita bercakap dengan dia tidak memberi apa-apa penyelesaian, tapi kalau kita hantar pada dia buku, dia baca, dia berubah. Saya pernah cerita pada tuan-tuan pengalaman seorang pendakwah di Belgium. Ada satu Islamic Center yang ada di sana. Kerja imam ini adalah mengedarkan brosur-brosur yang dicetak kepada orang-orang di Belgium itu, orang Eropah, mengenalkan mereka kepada Islam. Brosur yang simple-simple, ringan-ringan, lipat-lipat macam tu, leaflet, booklet kecil. Pada hari Jumaat itu nampaknya supply kepada brosur tidak sampai, tuan-tuan. Maka yang ada cuma minggu lepas punya. Imam ini berkata kepada anak lakinya yang usia 8 tahun yang selalu membantunya itu, nak, tak apalah, minggu ni kita tak payah buat kerana tak ada bekalan daripada pusat Islam di Belgium ini, masjid kita tak terima. Jadi tak apalah, yang tinggal beberapa keping ni nanti kita combinekan dengan minggu depan lah, kita bagi kepada orang memerlukan, orang-orang Kristian yang ada di sini, orang Eropah. Tapi anaknya usia 8 tahun itu kata, kalau ayah nak tak keberatan, bagilah saya peluang untuk bagi juga beberapa keping yang tinggal ni pun tak apalah. Tadi saya nampak ada orang dekat bus stop, saya nampak ada orang berjalan kat taman, jadi boleh saya bagi ni, mudah-mudahan bolehlah jadi jariah untuk kita. Ya, mana tahu ada hidayah Allah untuk mereka. Ayahnya tengok, lihat anak usia 8 tahun cakap gitu, ayahnya pun lihat semangat daripada ni, tak apalah nak, pergilah. Dia bagilah beberapa leaflet itu kepada anak lakinya. Anaknya pun pergilah kat bus stop, pergilah bagi pada orang kat taman, pergilah bagi. Dan akhir sekali tak ada siapa lah di depannya, kerana musim itu musim sejuk, salji sedang turun, tuan-tuan. Maka budak lelaki usia 8 tahun ni pergilah mendekati sebuah rumah. Dia ketuknya rumah itu, ketuk tak ada orang buka, ketuk tak ada orang buka, ketuk kali ketiga, dia kata kalau tak ada juga, dalam hatinya beredar lah. Tiba-tiba bila ketuk kali ketiga, dia pun nak beredar, muncullah seorang nenek tua bangsa Eropah lah. Dia pun tengok budak kecil ni, ada apa nak? Ni ada buku untuk nenek, ambil nenek. Nenek dia pun baca. Seminggu kemudian, dia nak tahu seorang yang melafazkan syahadah di Islamic Center di Belgium. Ceritanya, tuan-tuan, rupanya nenek tua ni hampir-hampir menggantung dirinya kerana suaminya telah mati beberapa bulan lalu. Anak-anak pun tak ada nak berat tentangnya. Maka ibu tua ini berfikir lebih mati saja, join suami di alam yang satu lagi. Dia ingat mudah macam tu lah, tuan-tuan. Ingat perjalanan boleh join-join begitu ke? Tak ada bekal macam ni, tuan-tuan. Tapi ibu tua ini ketika nak menggantung dirinya dekat kipas angin, tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Dia buka brosur yang diberikan oleh anak itu, mengubah cara berfikirnya, tuan-tuan. Barulah dia tahu sebenarnya ada kebenaran daripada Islam itu terletak pada Tuhan yang Maha Pengasih, Pengampun. Aslam ta'ala ma'asafta min khairin, dosa-dosa semua diampunkan oleh Allah kalau engkau bersungguh-sungguh masuk Islam. Dia memberi kepadanya hopes, memberi kepadanya satu impian, satu harapan. Maka nenek tua ini berubah fikirannya, nak bunuh diri, terus masuk Islam, tuan-tuan. Tengok, kadang-kadang dalam hidup ini ada orang dapat hidayah yang cara begitu, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Tuan-tuan tengok kat Facebook yang saya masukkan, macam-macam kisah orang masuk Islam, di kalangan golfernya, di kalangan doktornya, di kalangan saintis matematiknya, macam Dr. Lang kan. Ada macam-macam lah, tuan-tuan. Ini pengalaman masing-masing masuk Islam dengan hidayah daripada Allah SWT. Dan kisah yang terbagus saya masukkan tentang seorang perempuan yang daripada kecil mencari kebenaran, pergi ke gereja, akhirnya satu malam dia telefon, dia baca Quran, dia ketakutan, dia telefon 99, rupanya line itu masuk ke imam dekat dengan masjid dekat rumahnya, dan dia masuk Islam. Macam-macam lah pengalaman hari, tuan-tuan ya. Jadi apa yang dimaksudkan kat sini, kerja dakwah ni kena ada kepelbagaian. Tadabbur kita usahakan. Ada kalangan kawan-kawan kita yang baik-baik kat pejabat tu, apa salah kalau kita belikan dia Quran dalam bahasa Inggeris bagi hadiah kepada ni, tuan-tuan, ataupun kisah-kisah tentang Islam. Buatlah pelaburan, tuan-tuan, untuk orang lain. Kalau orang itu masuk Islam, ya Allah, segala kebaikan yang dikerjakan olehnya bagi kita ada saham di akhirat tanpa kurang sedikit pun yang dia diberikan oleh Allah. Man sanna fi Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu la yanqus min ajrihi syai'un. Kalau kita mengajak orang untuk buat satu kebaikan, orang melakukannya, bagi orang itu pahala tak kurang, dan bagi kita pun ada pahala yang sama. Nak tak? Maka di sinilah dakwah Nabi Nuh kita dapat perhatikan. Allah menceritakan tentang dakwah baginda alaihi salatu wassalam berlaku dengan berbagai-bagai cara. Cara israrnya, cara jiharnya, jahriyahnya, cara sirnya. Kemudian datang perintah Allah SWT atas lisan Nabi yang mulia ni supaya beristighfar kepada Tuhan, kerana Allah lah yang Maha Pengampun. Perkataan ghafaran ni, kalau kita belajar bahasa Arab, kata Imam Zamakhsyari, ghafar dia merujuk pada sighah mubalaghah. Kalau sebut ghafur,
Sebab Ghafir semuanya lain tuan-tuan. Ghafur, Maha Pengampun. Ghafara, sentiasa memberikan keampunan. Maka dia merujuk kepada dua perkara. Yang pertama dari sudut bilangannya, dari sudut jenisnya. Pengampunan Allah itu bilangannya, walaupun seorang itu melakukan dosa bertaubat, kata Imam Ghazali, ya. Pada hidup ni kita ni memang tergelincir sokmo. Orang Kelantan kata kan, kita memang lemah selalu. Ada orang kelemahannya macam-macam lah. Ada orang kelemahan pada duit, ada orang kelemahan pada wanita, ada orang kelemahan pada kelalaian, ada orang kelemahan macam-macam benda, macam-macam cara syaitan mentalbiskan kita tuan-tuan. Tapi yang penting hendaklah kita kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Kata Imam Ghazali, orang melakukan dosa dan bertaubat pada Allah ni, walaupun kerap berlaku dan dia bertaubat, dia berusaha untuk meninggalkan tapi tak kemampuan, kerana dia ibarat pesakit. Walaupun dia dah berusaha untuk mengelakkan penyakit itu menimpanya, tapi dia kena juga. Tahun ni kena sesama, lama flu tak kena, tiba-tiba tahun depan kena pula. Dia jumpa dengan doktor balik, tak adalah doktor tu nak marah, dia mengatakan awak ni tak faham-faham ke, tahun lepas dia kata jangan buat begini, awak buat. Tak ada tuan-tuan, tak ada doktor yang akan mengatakan demikian. Kalau doktor tak mengatakan demikian, Allah lebih-lebih lagi lah penyayang kepada kita, ya. Jadi Ghafara yang dirujuk di sini, kata para ulama tafsir, dia merujuk kepada bilangan, dan dia merujuk kepada naur, iaitu jenisnya, typesnya, dan merujuk kepada kuantitinya. Maknanya Allah sentiasa beri keampunan. Allah dengan pengampunan itu, Allah memberi kepada kita darjat, memberi kepada kita kemuliaan. Itu maksud dia, sudut jenis keampunan yang diberikan oleh Allah SWT. Tengok ya tuan-tuan, kadang seorang daripada kita melakukan maksiat, Allah biarkan, kemudian dia lambat bertaubat, lalu Allah hukum dia, apalah hukum sekalipun, dia bawa kereta aksiden ke, ada keluarganya meninggal ke, maka timbullah dalam hatinya satu kekesalan, aku ni demikian. Jadi Allah berikan kepadanya kesan daripada taubat itu satu kesedaran baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini maksudnya tuan-tuan. Jadi Ghafara ni adalah merujuk pada sirah mubalaghah, dia merujuk kepada bilangan, walaupun kerap melakukan kesilapan, dia bertaubat, Allah terima, dan selepas penerimaan itu Allah menaikkan darjatnya kepada yang lebih tinggi di sisinya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini menjanjikan daripada Allah, bila seorang itu beristighfar kepada Allah, maka Allah akan kirimkan untuknya yursil samaa alaikum midrar, Allah turunkan untuk kamu hujan yang lebat. Kata Imam Qurtubi, lazimnya bila hujan ni merujuk kepada tanaman yang tumbuh, wabak yang tiada. Kerana hujan ni kalau turun tuan-tuan, pokok semua subur, binatang semua hidup, negara menjadi makmur, sungai mengalir, dan kita akan jauh daripada penyakit. Inilah kesan daripada hujan yang Allah turunkan. Itu sebab kalau hujan turun, kita baca doa, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ni hujan yang manfaat, tidak beri mudarat kepada kami, ya. Kemudian Allah janjikan lagi, wa yumdidukum bi amwal wa banin, Allah beri untuk kamu harta, dan Allah beri untuk kamu anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah beri untuk kamu taman-taman, Allah beri untuk kamu sungai-sungai yang mengalir. Ini adalah nikmat daripada kesan daripada istighfar kepada Allah dengan bersungguh. Itu sebab satu hari Imam Hasan Basri, yang selalu saya cerita kepada tuan-tuan tentang siapakah gerangannya beliau ni, Al-Hasan Al-Basri ni adalah merupakan salah seorang daripada tabi'i yang masyhur, yang terkemuka, berasal daripada penduduk Madinah. Kemudian bila wafatnya Ummu Salamah majikannya, maka Al-Hasan ni berpindah dengan ayah ibunya menuju ke Basrah. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Maka mulai ayah itu dipanggil sebagai Hasan Basri. Sina Ali sampai di Basrah, melihat budak kecil usia 12 tahun berkhutbah, menyampaikan fatwa dalam masjid Basrah. Sina Ali pun manggilnya, siapa engkau ni? Tanya padanya soalan, dia jawab dengan tepat. Sina Ali kata, kalau gitu ilzam, kekallah kau jadi imam kat sini, kau memang orang alim. Sina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Hasan Basri, Jadi Hasan Basri ni berkata, bila orang datang bertemu dengannya, Tuan Guru, kami ada masalah. Tuan Guru, apa masalahnya? Susahlah hidup Tuan Guru, macam musim Covid ini susah, hidup pendapatan pun terganggu, tergugat sebahagian daripada kita. Maka Imam Hasan Basri berkata kepada orang ini, banyakkanlah istighfar kepada Allah Tuan. Kemudian datang lagi satu orang, bertanya lagi soalan kepadanya, Tuan Guru, kami ada masalah. Tuan Guru, apa masalahmu Tuan? Masalahnya tempat saya kemarau Tuan Guru, hujan tak turun, pokok semua kekeringan. Imam Hasan jawab kepadanya, masih lagi banyakkan istighfar engkau kepada Allah SWT. Datang pula orang ketiga,
bertanya kepada Imam Hasan Basri, Tuan Guru, saya dah berkahwin lama dah tapi tak dapat anak, Tuan Guru, boleh tak bagi pada saya tip petua boleh mengatasi masalah ini wahai Tuan Guru? Imam Hasan Basri masih lagi menjawab, banyakkan istighfar nak orang muda. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala. 3 soalan 1 jawapan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala. Maka anak-anak murid kepada Imam Hasan Basri bertanya kepadanya, Tuan Guru, orang bertanya 3 soalan, Tuan Guru memberi jawapan yang sama, mengapa ya? Maka Hasan Basri pun membacakan ayat daripada surah Nur yang sedang kita bincang pada malam ini, tuan-tuan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sebab kalau kita baca dalam tafsir Ibn Katsir ni menceritakan bahawa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika berlaku kemarau di Madinah, baginda membaca ayat ini dan banyakkan istighfar. Ayat ni je baginda baca dan istighfar. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi ayat ini ditujukan kepada golongan kafir pada zaman Nabi Nuh AS. Tuan-tuan tahu ke makna kafir apa, tuan-tuan? Kita pernah bincang kan? Tahu tak dalam Quran ada berapa kali perkataan kafir diungkapkan oleh Allah SWT? Dan apakah maksud kafir yang ada dalam ayat-ayat Allah SWT? Untuk pengetahuan tuan-tuan, Quran menyebut perkataan kafir ni sebanyak 525 kali. Banyak tak? 525 kali. Dan dia mengandungi macam-macam makna. Tapi makna asasnya adalah menutup. Itu sebab golongan yang bekerja sebagai petani yang menanam biji benih kemudian menutupnya dengan tanah, maka golongan petani ni dipanggil sebagai kufar. Ada banyak makna kufar, tuan. Dan orang Islam pun mungkin menjadi kafir, bukan dengan sebab murtad, tapi dengan sebab mengkufuri nikmat. Lepas itu kita baca surah Ibrahim, Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah untuk kamu. Kalau kamu kufur, sungguhnya azab aku sangat pedih. Kufur di sini dalam ayat ni bukan maksud murtad, tapi kufur di sini kufur nikmat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, Allah beri kepada kita sebagai contohnya pendapatan yang bagus, yang baik, rezeki yang baik, tapi kita gunakan untuk maksiat. Maknanya kita berkufur nikmat sebenarnya. Allah beri kepada kita kemerdekaan negara kita sebagai contohnya, tapi kemerdekaan itu diisi dengan perkara-perkara maksiat, maka kita tidak bersyukur atas nikmat kemerdekaan sebenarnya. Jadi kufur ni punya banyak makna. Mungkin orang Islam terjerumus dalam kancah kekufuran tanpa dia sengaja, tanpa dia terfikir. Jadi kufur dalam ayat-ayat Allah Taala bukan sahaja merujuk kepada murtad, keluar dari Islam, tapi juga merujuk kepada menolak nikmat, mengkufuri nikmat, mengelabui nikmat, menutup nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara yang betul, tuan-tuan. Jadi cukuplah setakat ini dulu untuk malam ni. InsyaAllah malam esok kita akan sambung lagi lanjutan daripada bincangan kita ni, tuan-tuan. Menariknya ayat ni menceritakan tentang peluang untuk istighfar, mendapat rahmat, nikmat daripada Allah SWT. Ya, tuan-tuan. Baik, dari ini untuk soalan-soalan. Okey, soalan pertama. Soalan pertama soalan pertama dari dia. Baik. Berapakah tempoh penurunan Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Berapakah tempoh turunnya Al-Quran untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Soalan pertama. Okey, soalan kedua. Mengapakah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur? Mengapakah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur? Tak diturunkan sekaligus complete the whole Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kenapa? Dan soalan ketiga saya pada malam ni, berapa kalikah perkataan kafir disebut dalam Al-Quran, dan apakah makna asas kepada perkataan ini? Okay, beringat soalan pertama saya, berapakah tempoh penurunan Al-Quran kepada Nabi kita SAW? Soalan kedua, mengapakah Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi kita SAW? Yang ketiga, berapakah bilangan perkataan kafir dalam Quran, dan apakah maksud asas kepada perkataan itu? Baik, tuan-tuan, soalan ni tuan-tuan perlu jawab dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan, bukan kat sini. Jadi siapa yang belum masuk keahlian Telegram sahabat Ustaz Zahazan, sila masuk untuk jawab soalan-soalan cepumas ni, dan nanti kita akan lihat siapakah yang menanginya untuk dapat hadiah Tafsir Ibn Katsir komplit. Ya. Jadi setakat saja dulu, tuan-tuan. Allah memberkati kita dengan kuliah yang disampaikan pada malam ni. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, tolongkan untuk kami, wahai Tuhan, sentiasa hujan yang terbaik untuk kami, hujan yang memberikan kepada kami kebaikan, hujan yang memberikan kesuburan kepada pokok-pokok, hujan yang memberi kedamaian kepada kami, hujan yang memberikan kesejukan pada bumi di tempat kami, hujan yang memadamkan wabak yang sedang berlaku ni, wahai Tuhan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Lupa tuan, sama kita menangguhkan dengan suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nampaknya ramai yang menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Terima kasih. Tahniah tuan-tuan. Kumpulkan jawapan-jawapan ini untuk mendapat hadiah tafsir Ibnu Katsir. Baik tuan-tuan. Jangan lupa bagi siapa nak melakukan ibadah kurban, kami di Zazan Travel sudi untuk membantu tuan-tuan melakukannya di Yaman, di Syria, di Sudan dan juga di Mekah. Mudah-mudahan mereka melakukannya di Mekah dapat ganjaran yang besar sebagaimana pahala sembahyang dijanjikan 100,000. Mudah-mudahan dalam musim ini yang sukar bagi kita untuk melakukan ibadah kurban di tempat kita juga akan dapat pahala yang besar di sisi Allah SWT, kerana tak kurang orang yang memerlukan bantuan kita di sana. Lagi tuan-tuan, jangan lupa bagi cikgu-cikgu, ibu bapa yang dimiliki Allah sekalian, anak-anak berada di rumah takut masa mereka merewang dan tak betul, rujuklah di www.telagabiru.com.my untuk mendapatkan buku-buku latihan, buku-buku ulang kaji, kaedah belajar jawi, kaedah belajar khat. Dapatkan daripada telagabiru.com.my. Beli secara online, kami hantar ke rumah tuan-tuan, insya-Allah. Moga-moga anak-anak kita dapat pengisian yang sebaiknya dalam musim PKP ini, kerana buku-buku yang kami tuliskan bukan sahaja bahasa Arab, pendidikan Islam, malahan geografi, sejarah, math, sains, segala-galanya hadir daripada 1 sampai tingkatan 5. Jangan lupa tuan-tuan, cikgu-cikgu yang dimuliakan Allah sekalian, terima kasih atas sokongan kalian. Tanpa kalian tak ke mana lah kami. Tolong war-warkan, tolong dapatkan buku-buku ni untuk anak-anak kita demi masa depan mereka, ilmu yang mereka nak garap. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Jumpa lagi yang esok. Jangan lupa masuk Telegram sahabat Ustaz Zazan untuk berpeluang memenangi dapat hadiah tafsir Ibnu Katsir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan rahmat Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.